ekonomi baik, ekonomi sudah recover, sudah pulih. Saya rasa ini sesuatu yang tidak tepat sama sekali. Malah boleh saya katakan mereka yang berkata ini mereka bermimpi. Sebab apa? Ekonomi masih belum recover. Kita kata GDP dah, ekonomi belum recover. Kita tengok data pasaran buruh. Mereka yang hilang kerja ketika ini jumlah mereka masih lebih kurang 17% lagi tinggi sebelum pre-COVID. Not yet recovered. GDP per kapita untuk negeri-negeri yang miskin, contohnya ataupun yang tidak membangun, Sabah, Kelantan, masih ke belakang. Jadi kita belum recover. Kalau nak kata GDP kita tahun ni baik, kita tanya senang lah, Haji. Pergi kat luar tanya rakyat, okey tak okey? Mereka kata bang naik, pendapatan berkurangan, kuasa beli berkurangan. Dan ini akan menjadi lebih teruk lagi. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus jujur dan akur apa yang berlaku. Ini akan, situasi kepada rakyat akan menjadi lebih buruk. Kenapa? Ekonomi dunia makin lama makin teruk. Kadar interest makin naik, kadar mata wang kita makin jatuh. Maksudnya, bila kadar interest naik, kita hutang beli kereta, kita hutang beli rumah, kita hutang segala tok nenek, beli rusi, meja, whatever, kita berhutang. Kadar hutang rakyat di Malaysia lebih kurang 90%. Tinggi, antara tertinggi di Asia. Bila harga kadar interest naik, income tak naik, bermaksud kuasa beli makin berkurang. So kena banyak, lebih banyak hutang. Kita berhutang, semua hutang. Kedua, kita juga kena inflasi pasal kadar tu ringgit lemah. Kita import lebih kurang 50 bilion harga barang makanan. Harga barang naik, income tak naik, banyak interest lebih, banyak barang makan lebih, akan tertekan. Pada masa yang sama, kapasiti kerajaan untuk membantu makin lama berkurang. Kita tak ada bulat dah. Monetary policy, interest rate kita tak boleh kontrol. Kita berpancu kepada luar negeri. Kedua, fiskal untuk membantu rakyat kita dah kurang, kita dah sangkut. Yang kita ada hanya ketika ini, apa yang kita boleh buat. Kita boleh pilih. Kita kena pilih yang boleh memberi kebajikan kepada rakyat. Duit bukan tidak ada. Duit ada. Saya bagi contoh. Kita subsidi 80 bilion. 50 bilion subsidi harga, 30 bilion subsidi daripada pendapatan. Cash support. Now, siapa dapat 50 bilion ni? Daripada 50 bilion ni, 25 bilion kepada orang kaya. Orang miskin dapat kurang. Kalau pendapatan haji kurang daripada RM1,000, subsidi yang haji akan dapat setiap bulan adalah RM15. Kalau pendapatan haji lebih daripada RM10,000, subsidi yang haji akan dapat lebih kurang RM1,000. Pasal apa orang susah dapat RM15 saya? Bukan duit tak ada, tapi cara kita buat subsidi adalah tidak mengena. Dan kita, kalau tidak ada orang yang cekap, yang jujur, yang tidak korup, kita boleh menyelesaikan masalah ini. Isu hutang aja sekarang isu hutang kita lebih kurang 90% daripada GDP. 1986 lebih kurang 110%. Lagi tinggi. Tapi dalam masa yang cepat kita kurangkan. Kenapa? Kerajaan membuat intervention yang tepat. Dia kata lah ni syarikat-syarikat yang banyak orang, kita kata kita privatize. Telekom, privatize. Tenaga privatize. Jadi kita punya kewangan perbelanjaan makin lama berkurangan. Kena ada membuat important decision, tough decision yang kita tak nampak berlaku ketika ini. Bila kerajaan ada masalah, duit tak cukup, kita blame subsidi, kita blame jawab awam. Senang, punching bag. Semua salah penjawab awam, semua salah orang susah ambil subsidi banyak, minta subsidi. Ini tak benar. Saya bagi contoh. Kita kutip tahun ini dianggarkan 42 bilion duit SST, GST tak ada SST, excise duty, import dan export duty, cukai tidak langsung, berjumlah 42 bilion. Hampir keseluruhan 42 bilion ini digunakan untuk satu benda saja, Haji. Bayar hutang. Hutang kita besar. Hutang tak salah. Hutang itu bagus jika digunakan untuk pelaburan. Dulu kita hutang untuk apa? Kita hutang untuk buat sekolah, kita buat jalan raya, hospital. Kita buat untuk macam-macam lah. Buat hospital. Ini bukan perbelanjaan. Ini adalah return investment.
Lah ni, kadang kita hutang, benda tak berfaedah. Maksudnya hangus. Hangus. Contoh yang paling senang, hutang 1MDB. 50 bilion. Hutang 1MDB, 2039 baru habis. Kita ada lagi 34 bilion kita harus bayar. Kita sebelum ini, dalam sejarah negara, baik zaman Tan Siew Sin, Tengku Kuli, Tun Daim dan sebagainya, tak pernah buat hutang merepek macam ni. Sekarang kita tekanan hutang 42 bilion. 1MDB 50 bilion. Untuk memberi secara perspektif, secara relatif Haji, 50 bilion ni banyak mana? Dia sama bajet negeri paling kaya di Malaysia, iaitu negeri Selangor, bajet dia 2.3 bilion. Tak payah bagi kat Selangor 25 tahun. Kalau tak ada 1MDB, tak ada hutang. Jadi dulu kita berhutang okey, tapi lah ni kita berhutang yang kita tak dapat pulangan. 42 bilion kita bayar hutang tahun ini. Kedua, jadi tak boleh kata salah penjawat awam. Betul. Ni kita berhutang. Kedua, subsidi 80 bilion. Pasal kita bagi kat orang kaya? Jangan bagi pada orang kaya. Ketiga, orang kata ni selalu komplain. Bagi pendapat sikit. Apa yang jangan kita buat untuk bajet ni? Saya akan bagi pendapat saya, bukan benda yang boleh buat, benda yang jangan kita buat. Jangan kita buat, jangan potong cukai kepada orang kaya. Kita lihat apa yang berlaku di England sekarang. Sekarang. Silap-silap Prime Minister dia jatuh. Paling cepat lah. Pasal dia potong personal income tax daripada 45% kepada orang kaya kepada 40%. Cukai korporat pun dia kurang. Negara nak melingkup. Satu lagi negara yang buat macam ini, potong cukai dan lingkup potong cukai adalah Sri Lanka. Dia potong VAT ataupun SST dia dan cukai pendapatan. Jangan potong cukai kepada orang kaya. Itu jangan buat. Jangan buat. Apa yang boleh buat? Kita boleh cukaikan lagi yang orang kaya. Di Malaysia, saya cakap ni banyak kali, cukai adalah regresif. Makin kaya, makin untung, cukai makin rendah. Cukai dividen boleh, cukai capital gain boleh. Di negeri-negeri kaya, UK, US, Australia, Skandinavia, Korea, cukai dividen ada, cukai capital gain pun ada. Jadi boleh dapat banyak. Kita tak ada. Saya bagi contoh. Baru tahun lepas lah, tauke dividen dia lebih kurang 2 bilion. Dividen 2 bilion. Cukai yang dia bayar, Haji, kosong. Kalau Haji kerja setahun 200,000 katakan gaji, kena bayar cukai. Mama ni dapat 2 bilion, bayar kosong. Katakan kita cukai dia seorang ni, windfall 10%. Cukai capital ataupun cukai dividen 10%, kita kutip 200 juta daripada seorang. 200 juta ni bersamaan dengan cukai yang kita kata 1 bulan 1 2023. Orang yang beli daripada online, daripada barang online, berharga RM500 ke bawah, kena bayar cukai. Kutipan ni, orang susah yang beli online yang barang murah ni. Pasal nak harga murah. Kutipan daripada cukai ni yang dikenakan, orang susah dikena, berjumlah 200 juta. Janganlah bagi dekat orang susah ni. Kata dekat tauke ni, bayanglah. Dia pergi England, dia kena bayang. Dia pergi Europe, dia kena bayang. Dia pergi Korea, dia kena bayang. Duduk sini, dia tak payah bayang. Cukai pendapatan kita boleh besarkan lagi.